Seterusnya, fokus negeri di bawah bayu Kazakhstan berminat menjalin kerjasama sektor pelancongan di Sabah. Dan untuk mendapatkan perinciannya, kita langsung bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Ya, Redwin, hubungan silakan. dua hal antara Kazakhstan dan Malaysia khususnya Sabah akan terus diperkukuh demi manfaat bersama. Duta Besar Republik Kazakhstan ke Malaysia, Bulat Sugarboyev berkata, salah satu sektor yang menjadi tarikan pihaknya untuk menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi di Sabah adalah sektor pelancongan. Menurut Sugarboyev, ini kerana Sabah mempunyai banyak tempat menarik yang boleh ditawarkan kepada pelabur dari negara itu untuk melabur di negeri ini selain menarik lebih ramai pelancong Kazakhstan untuk berkunjung ke Sabah. Sabah is a very beautiful place and has a lot of offer to international tourists and a lot of opportunities in economic area as well. We believe we should develop trade and investment cooperation. Sugarboyev menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Dalam pada itu, beliau memaklumkan pihaknya akan berhubung dengan pengurusan universiti tempatan di Malaysia untuk menjalin kerjasama jangka panjang dalam bidang pendidikan. Kerjasama itu penting bagi menggalakkan pelajar dari Kazakhstan melanjutkan pengajian ke Malaysia menerusi program pertukaran pelajar selain memberi peluang kepada pensyarah dari negara terbabit untuk turut berkhidmat di negara ini. Kemasukan dua variti benih padi popular ke negeri Sabah iaitu variti MR297 dan MRQ74 membuka ruang kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan MEFS dengan Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah MAFI meningkatkan tahap sara diri SSL dan pendapatan pesawat tempatan di negeri ini. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Pong Him berkata, variati MR297 dapat menghasilkan purata pengeluaran sehingga 10 tan metrik per hektar, manakala variati MRQ74 berpotensi mengeluarkan purata hasil 5 tan metrik per hektar. Kita telah menghasilkan dua varieti yang popular ini yang masih belum tertanam di Sabah. Tetapi Sarawak sudah benarkan. So kita harap dengan pengenalan varieti yang baru ini kita dapat membantu meningkatkan hasil padi dan beras di Sabah, khususnya di Kota Belud. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Hari Pesawah Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu IADA di Kota Belud. Menurut Chan, kedua-dua varieti ini dapat mengatasi masalah padi angin dan meningkatkan hasil pengeluaran padi sehingga 20%. Chan turut melawat tapak projek pembangunan pengairan di Kampung Sangkir dan tapak kompleks pejabat baru IADA, Kota Belud yang masih dalam pembinaan. Kerajaan perlu menyediakan inisiatif lain bagi membantu penjahat awam daripada terus terbeban dengan kos sara hidup yang semakin meningkat. Presiden Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Datuk Adnan Mat berkata, ia penting sebagai usaha membantu penjahat awam daripada terus terkesan memandangkan kerajaan tidak mampu untuk memberi kenaikan gaji kepada mereka. Dalam masa sama, Datuk mahu kerajaan melihat dan meneliti semula insentif-insentif lain yang dibayar sekali dalam gaji penjawat awam. Kami nak lihat supaya kerajaan terus memberi komitmen menjaga kebajikan penjawat awam kalau bukan dalam bentuk kenaikan yang sangat kami dambakan, tetapi sekurang-kurangnya kerajaan melihat bentuk-bentuk yang boleh melegakan kami dengan situasi gaji kami ini agar kami berada dalam gaji yang selesa, perbelanjaan yang adil. Datuk Adnan menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan komitmen tinggi penjawat awam di Sabah khususnya untuk terus melaksana tanggungjawab memberi perkhidmatan terbaik kepada kerajaan Sabah meskipun berlaku sedikit pergolakan politik baru-baru ini. Penganjuran Majlis Tilawah Al-Quran antara program yang mampu menyatukan ummah di negeri ini. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Siti Aminah Aceng berkata, ini melalui bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang mengandungi peringatan dan perintah ke jalan benar. Datuk Aminah yang juga ahli parlimen
Beaufort berucap merasmikan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Kuala Penyu 1444 Hijrah 2023 Masihi di Kuala Penyu. Teks ucapan beliau disampaikan Pegawai Khas Parlimen P177 Beaufort, Jaluddin Kadir. Dalam majlis ini, Barawih Piting dan Nursiah Awang Tangah masing-masing muncul Johan Kari dan Kariah peringkat daerah Kuala Penyu. Hadiah para pemenang disampaikan Jaluddin dan juga penolong pegawai daerah Kuala Penyu, Jomat Bismin yang juga pengerusi pengancur. Johan Kari dan Kariah akan mewakili daerah Kuala Penyu dalam Majlis Tilawah Al-Quran peringkat pedalaman bawah pada 18 Februari ini di daerah Sipitang. Baik, paparan itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Jadi itu sahaja kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Atika. Atika. Baik, terima kasih Redwin.